Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya nafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam dia kata syukur yang membawa kepada ketaatan, seluruh nikmat diterjemahkan menjadi taat. Tak ada satu pun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita dari sudut lahiriah, zahiriah dan batiniah, yakni yang tersembunyi, yang sir, yang tidak nampak dengan pandangan mata kepala. Seluruhnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah tiada lain tiada bukan adalah untuk menerjemahkan dalam rupa bentuk ketaatan. Nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah nikmat iman. Melalui iman itulah terjemahannya adalah ketaatan. Amanu wa amilus salihat. Ketaatan yang disertai dengan perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT ini, yang membezakan dengan orang yang tidak beriman, itu perbuatan mereka itu tidak disertai dengan kenikmatan. Itu nikmat yang besar bermaksud seluruh perbuatan yang dilakukan atau yang didasari atau yang dibangunkan dengan dasar keimanan, maka ianya akan membuahkan kenikmatan. Panggil halawatul iman, kemanisan iman. Seluruh perbuatan dunia kita ini, selagi mana ia tidak bertentang, apabila kita bangunkan dengan keimanan, sudah pasti kita akan melihat ataupun meneliti perjalanan itu tidak bertentang dengan syariat Allah. Ulama pecahkan dalam dua perbincangan, ibadah khususiyah wa ibadah umum. Ibadah khususiyah yang ada rukunnya, ada syarat tertentunya, waktu tertentunya. Bagi contoh solat, waktu subuh baru solat. Kalau belum masuk subuh, iman macam mana hebat pun, saya nak solat subuh Ustaz, awal sikit. Sebab apa saya dah iman sikit kuat? Tak ada. Itu bid'ah dolalah terus. 2 rakaat pendek sangat.
Saya dah tambah 4 rakaat ke? Tu dolalah terus khusus ya. Jadi umum ya, ni umum yang tidak terikat dengan syarat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan rukun. Selagi mana ianya tidak berlanggar dengan 5 hukum, mesti pada hukumnya 5 asas, yang halal, wajibnya, yang haramnya, maka ianya dibangunkan dasar iman. Maka ibadah atau perbuatan af'al dunia ini, kalau itu dasarnya dengan iman, maka ia bertukar menjadi ketaatan, ketaatan bertukar menjadi kenikmatan, baru ia bertukar menjadi kenikmatan. Maka disitulah kita akan nampak betapa besar nikmat iman. Kerana apa? Iman ni berperanan untuk menterjemahkan perbuatan kita. Kita buat sehari-harian yang perlukan tenaga, masa dan seluruh apa yang ada. Ianya akan bertukar menjadi sama ada menjadi perkara yang membawa kepada kekecewaan atau membawa kepada perkara yang membawa kenikmatan. Di dua je. Kalau ianya didasari dengan iman sebenar-benarnya, maka setiap perbuatan yang kita lakukan atas muka bumi ini akan digantikan dengan kenikmatan. Dia penat tu sudah pasti, mas sekalian. Tu adat. Solat penat, tak solat pun penat. Sama. Penat tu adat. Tinggal lagi hasil penat tu dapat apa? Hasil penat kita dapat apa? Adakah penat kita mendapat nikmat? Kalau penat mendapat nikmat, maka ianya adalah perjalanan taat. Kalau penat ia mengundang kepada keresahan, kesakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata yang bercucuran. Ada satu buku tu yang terbaru lah, saya tak tahulah, mungkin ada yang lain kot. Ni dia lalu the wall FB lah, KTT pun mungkin ada kot. Dia promote satu buku tentang ibu. Tapi tajuk je apa saya lupa. Seorang ni dia promote apa? Dia kata inilah buku yang pertama yang saya baca, perempuan ni siap menangis-nangis. Muka surat pertama dah menangis. Dahsyat memang impact. Kau ini luar biasa ni buku ni. Ini dia menulis dengan zauq ke apa ni. Sekali tengok tajuknya penat. Muka surat pertama tu penat. Dia punya cerita dia, aku penat. Aku penat. Ada suami yang perlu disiapkan, ada anak perlu disediakan, ada makanan yang perlu doa cerita semua tu. Aku penat. Aku perlu jadi ibu yang kuat. Ada menceritakan keadaan yang begitu simpatinya, empatinya, tapi dalam keadaan dunia, mas sekalian. Saya kira kalau perkara itu ditukarkan dengan ganjaran dunia, dunia juga penat kan, tukar. Setiap list yang dia penat tu 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, tapi tu rasanya tak menangis macam itulah. Sebelum nak dapat tu menangis lah, tapi dapat tu senyum dah. Malah kalau dah tahu dia punya ending dia apa, tak nangis pun. Tak ada lagi orang yang pergi ke arah satu ganjaran, perjalanan ke arah ganjaran itu. Maksudnya kita pergi apa, saya menawarkan keuntungan 500 juta, presentation dia menangis-nangis ke depan tu. Menangis-nangis, awak menangis sebab saya dapat 500 juta ni. Tak ada. Kita nak present pun dekat investor ataupun nak convince klien ke apa, projek makin besar, makin confident dia. Lagi macam-macam. Kalau katalah sampai boleh, walaupun benda tu tak ada pun, sampai dia boleh wujudkan, nampak confident betul. Ingat satu kes, ada seorang ni, dia dekat UAJ 4. Dia cerita seorang kawan dia ni, dia ada duit kat bank tu, saya pernah cerita kot, 100 juta mas sekalian. Dia ni pegawai bank katanya. Tapi yang dia ni, dia punya sikap dia memang act betul lah. Kata geram betul dia datang, tahu dah dia ada duit banyak. Dia punya action dia memang semua action katanya. Tapi dia tengok duit ini memang makan tak habis ni kan. Tapi dia tak expect, selepas pada tu dia jumpa orang ni muflis, hampir gila mas sekalian. 100 juta boleh habis macam itu. Sebab apa? Ada penipuan terancang. Penipuan terancang. Dia buka akaun kat offshore,
kemudian dia buatkan loan, dia offshore, punya loan tu, projek tu tak ada pun. Ahli kawan ni terpaksa bayar dan keluarkan duit habis. Masuk kata apa? Kalaulah benda tu menawarkan keuntungan yang besar, makin besar keuntungan dunia yang ditawarkan, mana ada kita datang dengan kesedihan. Saya tak jumpa lagi. Saya tak tahu kalau tuan-tuan jumpa orang yang dealing dengan projek ratus-ratus bilion ke juta ke, menangis-nangis. Apa hal ni? Saya bawa 100 bilion ni. Projek tak jalan lagi, tapi confident dia. Sama lah kalau kita buat kerja dunia ni yang ditawarkan kan yang paling sepatutnya, dengan tangisan ke maksiat? Tak ada. Tangisan ni untuk dosa je sebenarnya. Allah bagi kita ni air mata kita ni menitis ni adalah untuk membersihkan dosa, bukan untuk bermain dengan air mata, dengan emosi yang ada. Sebab tu alang-alang menangis, pastikan tangisan kita memadam api neraka kita. Alang-alang nangis bayangkan tamsilan mafhum badi setitis air mata yang menangis kerana Allah. Setitis je, bukan satu baldi tu. Tapi dengan air mata keinsafan, merenung segala bentuk kejahilan, merenung segala bentuk dosa dan kekhilafan, menangis dia, ampun dosa Allah. Allah haramkan batang tubuh dia untuk dijelat api neraka. Yang mereka taubat lah tu. Bukan air mata kepenatan, saya penat, saya begini begitu, saya seorang di sebatang kara, tak ada siapa peduli saya. Itu tangisan perasaan. Bimbang-bimbang tangisan itu kalau tidak didasari dengan ketaatan, akhirnya dia akan jadi burn out lah. Sebab tu saya nak kata besarnya nikmat iman. Tapi segelintir, saya namakan segelintir lah, walaupun kenyataannya banyak. Tidak kaitkan dengan iman. Dia tak nampak peranan iman mengenangi, berhadapan dengan tekanan, menghilangkan segala kepenatan. Kita hari ni boleh fras-fras ni, kalau kau convert dengan nikmat iman tu, dia ada sebagai satu suasana yang Allah cabut macam itu. Kita penat ni, dia boleh hilang macam itu. Seumpama seorang syuhada yang mati di medan pertempuran, sebagai kita contoh saudara kita di Palestin, Gaza sekarang. Kalaupun mata kepala kita tengok dengan rupa keadaan yang sangat menyedihkan, menyedihkan tak apalah, Islam keadaan itu nak sebut pun zaman sekarang lagi lah, dengan putus tangannya, hancur sana, ya Allah. Tapi Allah kata kesakitan mereka hanya macam gigit semut. Sebab yang mengawal sakit ini penting, bila berpegang pada akidah yang benar, tauhid yang benar. Yang memberi mudarat dan manfaat itu Allah. Yang memegang segala kesakitan itu Allah, bukan bom. Memang hukum adat akal memang toreh, pedih, sakit. Kalau adat hukum potong tangan, memang ada reseptor sakit kat tangan kita ni. Tapi sakit bukan duduk dekat tangan. Kena faham. Syariat kata sakit memang Allah jadikan pada reseptor, tapi sakit itu bukan dikawal oleh reseptor kita. Bukan badan yang menyalurkan ataupun memproducekan kesakitan tersendiri. Masa sakit ni datang sendiri dah. Sakit ini diberikan oleh Allah. Erti kata lain, boleh tak hilang sakit itu? Boleh, walaupun mencari adat. Walaupun adat kata patutnya luka sakit. Kenapa kali ini luka tak sakit? Sebab sakit bukan milik pada luka. Sakit bukan bernaung pada luka. Sakit itu adalah diberikan, dianugerahkan, ditimpakan. Jadi kata lain, kalau doktor boleh cipta bius, nak bius mana ni? Separuh badan, satu badan, 3 suku, 2 suku, doktor kata bius, mana sakit dah, hilang. Elok dah, bedah sana, bedah sini. Kalau setara doktor Allah bagi ilham untuk hilangkan sakit, kalau pencipta kepada doktor Allah. Sebab tu setengah tu boleh senyum, dia mati pun senyum. Sebab kata Ibrahim ni mati dalam iman, katanya. Itu iman. Kesakitan itu milik Allah. Luka tu pada kita.
Sakit tidak ada. Apa maksud tidak ada? Di dalam takluk kekuasaan Allah. Maka kalau kita merenung kembali kejadian diri ataupun seluruhnya, dalam perbahasan kita ni menyambung pada 59 tentang diri. 59 masih membincangkan tentang diri kita, mengenal diri, dan masuk pada perbahasan melihat diri dengan kekuasaan Allah SWT. Bermaksud dalam fasa yang pertama perbahasan kehidupan siddiq ni, kalau lihat pada sifat Nabi SAW, siddiq, jujur, benar. Dan maksud iman juga adalah tasdik, membenarkan. Bermaksud peranan iman ini jemaah sekalian akan menukar segala perbahasan kebendaan, bahasa mudahnya lah, menjadi kenikmatan. Kebendaan menjadi nikmat. Itu peranan iman. Setengah orang faham iman, dah iman ni ialah kita solat je lah katanya. Dia tak nak faham iman. Betul? Iman masing-masing. Jangan cuba-cuba nak kaitkan dengan iman. Malah takut kerana setengah tu kata ini lemah iman ni. Oh, dia cukup sensitif perkataan lemah iman. Dia menyangka dia kuat iman. Macam itulah. Setengah orang marah. Bila kata ni lemah iman ni, itu bukan buat tuduhan lemah iman, tapi ciri-ciri ni ada. Bila setengah orang tak boleh dengar sensitif, ni nangis ni lemah iman, kita boleh dengar contoh. Walhal kalau kita kaji menangis sebab apa, kita tengok juga menangis. Kalau menangis sebab dunia, ciri dia dunia, dan menangis membawa pada tadi burn out of control, dia jadi lemah, dia jadi apa, energi habis. Maka kita akan tanya balik, kenapa boleh jadi macam ni? Sedangkan ada tangisan yang lepas nangis jadi semangat. Dia jadi satu suasana yang fresh. Tu nangis kerana dosa, dia tidak akan membawa kita makin down. Saya ada satu jumpa seorang hamba Allah ni, jumpa keluarga dia bawa dia lelaki minta berubat katanya daripada Melaka. Dia Melaka, adik-beradik yang kedua lelaki, duduk dia Seri Kembangan ke mana dah. Dia dari satu kena dia macam ni. Selepas kematian mak dia jadi seorang yang cepat nangis. Kejap-kejap nangis, kejap-kejap nangis. Okay. Saya tanya nangis kenapa? Saya banyak dosa, Ustaz. Okey, banyak dosa, betul. Betul, macam mana yang boleh nangis banyak dosa tu terus menangis? Saya nampak diri saya disiksa oleh api neraka. Okey. Kemudian apa lagi? Dia lelaki ni. Kemudian saya dibisikkan bahawa saya akan buat dosa lain pula. Dia masuk lain pula. Dia ada bisikan mengatakan dia akan buat dosa, dia membayangkan dia minum arak, padahal dia tak buat pun. Dia dah masuk halusinasi. Dan menggambarkan diri yang pasti, belum tergambar tu pun satu perkara yang tak pasti. Tiba-tiba kita gambarkan, ya, satu keadaan terbuka hijab, contoh katalah kita mengiyakan, dia kata nampak diri dia kena bakar api neraka. Timbal balik daripada itu, sepatutnya dia kena jadi orang semangat kat dunia ni. Sebab orang yang nampak kenyataan akhirat itu wujud, dia bukan jadi orang yang down di dunia ni. Ada satu perbualan saya dengan seorang ni kata, Ustaz, ini kita rezeki akhir zaman ni. Dia ada perkataan rezeki akhir zaman. Akhir zaman ni rezeki dia akan keluar untuk kita buat kebaikan. Saya mau cakap, dah tahu kan rezeki tu akhir zaman kan? Rugilah rezeki tu keluar di akhir zaman, kita masih pulun cari dunia. Dan nama pun dah akhir zaman. Nak beria-ria habis dengan dunia ni kenapa? Ya tak ya juga, tak kan? Dia ceritalah macam mana perancangan nanti kalau duit ni keluar banyak, sekian-sekian bantu. Saya katalah, duit ni keluar time apa? Time akhir zaman. Maka di akhir zaman ni apa kita kena buat? Akhirat kita lah, dah akhir dah. Takkan kita nak beria, nak membesarkan dunia kita di saat waktu dunia dah nak habis ni? Wah, sangat tak cerdik lah. Makna kata orang yang Allah bukakan hijab, dia melihat akhirat itu benar sebelum ditalkinkan. Dia dah ditalkinkan dengan hidup-hidup ni. Akhirat itu benar. Maka terjemahan dia kat dunia, dia orang semangat. Kita belajar dengan para syuhada. Syuhada ni, dia nampak dah Allah buka. Dia nampak hijab Allah buka. Sebab tu dia punya semangat luar biasa, Mas kan. Kalau tidak kerana semangat yang yakin bahawa wujudnya kematian dan kehidupan yang kekal.
Bermaksud iman juga memain peranan penting. Iman inilah yang akan menukar segala bentuk kerosakan dunia, kekecewaan dunia, keputus harapan. Ayat putus harap. Memang kita ni kalau tengok dunia ni tak boleh pergi lah, tak boleh harap. Memang tak ada harapan. Dunia tak ada harapan. Jadi yang membuat kita boleh teruskan kehidupan bukan dengan dunia dah. Apa dia? Akhirat. Yang mengharapkan kebaikan di dunia. Atau ya ada. Harapkan dunia, tak ada harapan. Sebab dunia ni tidak tahu apa keadaan dia. Dia duduk di antara ya atau tidak. Mungkin. Sebab itu disuruh untuk melihat pada diri. Kerana pada diri ini juga adalah penengaju atau penggerak kepada kehidupan ni. Lalu diri ini dilihat kembali dengan iman. Diri melihat dengan iman, kaedahnya juga adalah melihat usul kejadian yang didasari dengan nas. Sebagai contoh dalam surah Sajadah ayat 8. Asal kejadian manusia itu summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya, ini kemudian dia menjadikan keturunan dari sari pati, dari air yang hina. Jadi manusia ni kalau tengok dunia ni, kalau tengok dalam rupa bentuk dunia, tanah dan air mani. Tanah ni iblis dengan Nabi Adam AS. Min turab Nabi Adam. Kita dari air mani. Allah kata hina, tambah lagi belakang. Iblis pandang kita mas sekalian, bermula dengan Nabi Adam AS. Dia pandang dengan kedudukan tanah. Dia pandang tanah ni rendah, tanah tempat dibijak, api tempat dijulang. Dia bukannya respect manusia. Dia bukan compare dengan amal. Even kita sekarang pun kita nak compare amalnya. Jadi orang pandang serong, pandang melirik mata tu, bukan nampak amal dia tahajud banyak ni, tak ada. Ni Al-Quran 30 juzuk tak ada. Amal tak nampak, gaib. Jadi macam mana boleh orang boleh jadi membeza-bezakan? Kita bimbang dia tidak tengok dengan iman, dia tengok dengan kebendaan. Lawan kepada iman, kebendaan. Dia tengok dia ni dari mana? Mau dari mana? Dia ni siapa? Siapa, dari mana, ada apa, semua akan membawa kepada benda. Hati-hati. Bila salah tengok, maka comparison, perbandingan tu adalah benda. Macam iblis. Kenapa tak nak hormat dengan dia? Allah tanya. Iblis jawab, ana khairu minhu, aku lebih baik pada dia. Kenapa cakap lebih baik tu? Rupanya luaran, bukan dalaman. Nah, iblis tak cakap aku dah beramal lama dah. Tak ada, iblis tak cakap itu dalam Quran. Allah tak rakamkan perbahasan iblis, aku dah beramal lama. Amal ni kita tak tahu maksudnya. Tapi luaran kita nampak macam ini kesan amalan ni, nampak mulia sikit. Itu menjadi, ini menjadi. Kadang orang nampak sentuhan emas sebagai ini mesti sebab doa semalam makbul ni. Contoh kan. Ini mesti tahajud aku diterima ni. Dia bukan nampak amal, dia nampak dunia dia menjadi-jadi. Ada kedudukan, orang hormat, respect. Dia rasa macam ada something ni. Walhal dia nothing, tak ada apa. Habis yang tak ada apa ni boleh jadi tinggi darjat di sisi Allah tu kerana apa? Kerana pada manusia itu ada, ini faktor keimanan. Itulah pandangan dengan kekuasaan Allah. Iaitu iblis lupa diri. Sebab dia tak ada ilmu. Sebab iblis lupa ni, sebab dia tak ada ilmu. Iblis beramal dia. Allah buktikan kesan tak ada ilmu ni cukup bahaya mas sekalian. Hati-hati kalau kita ni amal oriented. Amal oriented pula bukan amal yang nombor satu ilmu tu. Amal yang mengejar kepada perbuatan dan terus kepada fadilat hasil. Dia lupanya nak memegang perbuatan dan hasil, itu adalah kefahaman. Maka yang perlu dipertajamkan adalah kefahaman terhadap perbuatan dan hasil. Dua-dua tu kena beri faham betul-betul. Bukan tak boleh kita nak beramal mengharapkan hasil tu, memang dah nak pula hasil yang telah dijanjikan. Itu sudah pasti. Beramal tuan-tuan dapat syurga, pasti. Kalau beramal tak dapat syurga, akhirnya kita jadi kelang kabut nanti sistem tu. Kalau beramal tidak ke syurga, kelang kabut contoh. Datang kuliah, datang subuh, belum tentu ke syurga. Kalau belum tentu ke syurga, baik kita pergi kelab. Pergi kelab, belum tentu ke neraka. Kalau macam itu belum tentu agak kita kat mana kita. Semua main belum tentu
Ini datang majlis pun belum tentu ahli syurga. Kalau macam tu kita tukar, kita pergi kelab, pergi zauk, pergi mana ke contohlah. Apa ustaz pergi sana? Ini belum tentu pergi neraka sini. Ada pening pula kalau macam tu. Kalau macam itu perbahasan dia kelang kabut lah dunia ni. Semua main belum tentu je. Dia mesti ada jalan yang jelas. Jalan ni betul ni, jalan ni dah ke syurga. Tinggal lagi kita je niat tak betul. Jalan tu betul lah, niat tak betul, habis. Jadi masuk gitu. Jadi mana kata perjalanan iblis ni memang dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu dijawab oleh malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu dalil iblis dan malaikat. Allah tak bagi ilmu. Dimulakan kejadian manusia itu yang menyebabkan darjat dan naik setinggi-tinggi darjat ni ilmu lah. Wa ilma darajat. Allah buktikan. Iman dan ilmu berpisah tiada. Surah Mujadalah ayat 11. Digabungkan keduanya ini, maka akan sempurnalah kedudukannya. Allah bagi. Bukan sebab dia. Maka ilmu yang pertama, yang utama Nabi Adam yang dapat itu adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Ini kita dah bincang dulu. Wa 'allama Adam al-asma'. Ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu kalau kita rujuk dalam surah Al-Alaq ayat 1, ilmu mengenal Allah. Iqra bismi rabbik. Ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui kejadian yang ada pada diri kita, melalui kejadian-kejadian yang padanya mengandungi ataupun terkandung sifat-sifat kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagai contoh pada manusia. Kalau kita lihat pada manusia itu sudah hina. Allah kata daripada air mani yang hina, daripada tanah yang hitam kontang, sampai iblis pun pandang, kau siapa? Iblis. Kau tanah, aku api. Memang kalau kita nak banding ni, memang iblis memang tak respect, nampak kesudah dia. Kalau tanah pun dah tak respect air mani, lagi dia kata tak respect. Jangan compare dengan luaran. Sebab tu iblis tak akan pandang amalan, lagilah dia tak pandang kita. Kau baru nak beramal, aku dah beramal lama, contohlah. Daripada situ dia melirik lah lagi, barulah dia pergi ke amal nanti. Dia mula dia pergi kepada senioriti, kedudukan, kebendaan, kemudian barulah dikait dengan amalan. Contoh menjadi dunia ini, kita pun datang kat dia, bagilah petua-petua, tip ke apa ke. Saya sebenarnya 30 tahun saya tak tinggal. Daripada tak cerita-cerita, tu cik pasal kita nak dapat dunia ni sebenarnya amalan. Saya dah 30 tahun saya tak tinggal amalan. Habis 30 tahun tak tinggal, kau cerita gitu, tinggal semua 30 tahun. Elok-elok tak cerita. Nak cerita pun umum je lah. Tak payah cerita spesifik, saya dah amalkan lama dah ni. Dah lama sangat saya amalkan. Elok-elok tersembunyi, habis. Iblis dia cerdik tu. Dalam nak membuatkan kita menceritakan amal, cukup cerdik. Macam mana nak ceritakan amal? Dia mesti nak tengok hasil. Tengok berhasil dia, orang tanya amal apa? Betul? Ustaz, ada tak amalan-amalan yang boleh datangkan keberanian? Contoh kan. Saya ni kemahuan ada, keberanian tak ada. Yang faham-faham kan. Saya ni secara peribadi. Kadang saya heran. Saya tahulah, mungkin saya khilaf saya lah. Bagaimana mereka boleh keluarkan satu tips berbicara soal yang mana hakikat dia datang tanpa kita duga. Kusangkakan 2, 3 rupa-rupanya. Contoh kan, kusangka 3, 4 rupa-rupanya. Orang minta tip, tu dia nombor 1, nombor 2, nombor 3 bagi tip. Ataupun yang tidak 2 dan 3 dan 4, setia berdua. Contohlah, ada juga tip. Oh, ini pun tip sakan juga ni. Macam mana boleh setia dengan satu? Kita macam ini katanya. Kak, macam mana boleh jaga suami tu tak pandang yang lain? Tahu tak apa. Yang pertama time masak tu pusing tu, kena bayang muka dia contoh. Lepas tu ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim pula dah dimenterakan dekat situ. Jadi mentera, dia berzikir jadi mentera tu kan. Lepas tu zikir ingat Allah kan. Zikir ingat suami. Macam mana tu? Tak boleh ke Ustaz? Dah kata zikir ingat Allah, kenapa sebut nama Allah ingat suami? Salah je. Kena rujuklah balik hakikat kehidupan kita untuk ingat siapa.
Sebut Allah, patutnya nama Allah lah. Bukan sebut Allah pergunakan untuk tundukkan suami, tundukkan isteri. Ini perjalanan saya. Siapa orang tanya, wallahu alam je. Haza min fa'li rabbi, Allah bagi. Takkan tak ada apa-apa, siapa boleh dapat. Dia nak juga, takkan tak ada apa-apa, mesti ada apa-apa ni. Dia tak boleh percaya yang Allah boleh bagi begitu saja. Dia ni memang asas itulah jemaah sekalian. Asas semua pemberian Allah. Beramal atau tidak, semua kurnian Allah. Tinggal lagi, jikalau pemberian itu tidak berserta dengan ridha Allah, kucak kacir lah dia. Dan kita tak tahu amalan kita yang mana satu yang betul-betul capai KPI ridha. Kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh memilih-milih amal. Kita tak tahu. Sebab tu nanti kumpulan amal nanti di timbangan Yaumil Mizan adalah secara accumulate. Accumulate. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Bahasan dia dalam memperincikan tentang Yaumil Mizan. Itu beliau kata apa? Kita dok faham setiap satu contoh dosa terus neraka. Tak. Memang dikira detail. Sedetail-detail sebecah biji sawi dikira, pahala pun dikira, dosa pun dikira. Tapi nak diberikan reward syurga neraka bukan satu-satu tapi jama'i. Berat pahala syurga, berat neraka, dosa neraka. Berat dosa berapa? Lebih 999 dosa. Pahala 998. Berat mana ni maksudkan? Ini memang realiti inilah perbahasan. Dan perbahasan ni bukan nak cerita dosa pahala. Perbahasan nak membicarakan tentang rahmat dan keadilan Allah. Lebih satu berat ni, neraka. Neraka berat. Sebab timbangan yang berat. Adilnya Allah Ta'ala itu meletakkan itu pada timbangan yang berat, bukan yang banyak. Kalau banyak belum tentu berat. Jadi 100 ataupun 1000 pahala, 999 dosa syurga. Ni tak 99 apa jadi? Inilah rahmat Allah. Allah ampunkan. Waktu ni berderau darah, berderau sebab CP-CP kita tak tahu berapa banyak. Itu kata ridha dia tahu. Baik. Maka pada diri itu dikurniakan sifat kebesarannya. Jadi kalau rujuk pada fitrah, ini menghadapkan wajah kepada fitrah Allah, fitrat Allah. Ya, ini kejadian manusia yang mengenal Allah, kerana pada manusia itu terkandung tanda-tanda kebesaran Allah seperti kasih sayang, bijaksana, kuat, memberi. Ini sifat-sifat yang membawa kepada kebesaran Allah. Dan jika kita merenungi hakikat diri adalah hina dan kembali kepada fitrah, hina tapi kembali kepada fitrah adalah mengembalikan segala sifat kebaikan itu kepada Allah yang Maha Sempurna. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Manusia ini bersifat asal hina, tetapi diberikan mulia kerana padanya ada sifat kebesaran Allah. Sebaik mana dan sehebat mana yang kita merasakan hari ini adalah segala terdiri pada sifat kesempurnaan Allah. Ini yang dimaksudkan. Bagaimana kita boleh lihat dengan iman. Iman ni adalah mengenalkan kita kepada pemilik pada segala-galanya, apatah lagi pemilik kepada segala kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan tidak disandarkan pada diri sedikit pun, tapi sandarannya kepada Allah yang Maha Baik, memberikan kita kekuatan, peluang, memberikan ruang untuk melaksanakan kebaikan. Maka di situlah datang kenikmatan. Sebab nikmat tu berbuat baik dengan mengenal Allah. Kerana ramai orang boleh buat baik, non-Muslim contoh, orang kafir marah sebut kafir kan, sebut kafir makanan, memang kafir lah. Tapi apa bahasanya, sensitivity. Yalah, ini umum, tak ada kaitan ke mana-mana ni, tapi memang itulah perbahasannya kan. Dia boleh buat baik, tapi belum tentu baik itu dirasa Allah. Rasa maksudnya anugerah, kebaikan ni macam ibarat satu pemberian, kemudian dengan pemberian itu kita gunakan. Sama juga, kita boleh rasa pemberian dalam bentuk zahir benda, lalu kita gunakan. Sama juga begitu dengan sifat. Allah bagi kita bersifat baik, Allah yang beri baik yang datang daripada Allah. Lalu kebaikan yang Allah kurniakan, kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan, dan kita kena dan ingat Allah. Kena dan ingat itulah asbab nikmat itu, bukan asbab buat tadi. Belum tentu buat akan datang nikmat. Berbalik pada cerita tentang ibu dia, aku penat ni, padahal kebaikan semua tu.
Tapi kerana penat perbuatan baik dia nampak pada diri dia, tidak nampak pada pemilik kepada kebaikan, maka akhirnya dia sia-sia lah. Sama dengan contoh Allah terjemahkan kekayaan. Kekayaan membawa kepada kemuliaan. Ya, memang kita tak boleh nafi, bila sebut kaya orang akan mulia kan. Orang kata kaya mulia, miskin hina. Ya, adatnya memang begitu. Tapi manusia yang mengenal, melihat dengan iman, kaya tu kenapa orang muliakan kaya? Ada sebab harta? Bukan. Sebab kaya itu sifat Allah. Kaya itu sifat Allah. Jadi barang siapa yang Allah terjemahkan kekayaan pada batang tubuh dia melalui kebendaan tadi, sehingga orang boleh nampak dia orang kaya, orang hormat dia, dia kena sedar bahawasanya yang dia hormati itu bukan diri dia, tapi sifat kebesaran Allah yang diterjemahkan pada diri dia. Sepatutnya lah, panjang lah. Sebab tu dia tidak boleh rasa, bahasanya perasaan dia rasa kaya, perasan kaya. Ada dua perasaan ni. Rasa kaya, perasan kaya. Perasaan ni nafsu, rasa ni kebenaran. Kita rasa kaya bukan dengan harta, rasa kaya dengan Allah. Sebab apa? Kenal sifat Allah kaya. Kemudian Allah bagi rasa apa? Rasa kaya ni rasa qanaah, cukup. Dan lagi pula dunia nak kiamat dah, cukuplah dengan apa yang ada. Kita invest semua untuk pahala. Sebagai contoh, kita maintain dengan apa yang ada untuk maslahah dunia ni, keperluan semaksimumnya. Malah keperluan kita pun kita nak pastikan pahala. Kita tak nak keperluan sekadar jadi dunia. Kita nak all out untuk pahala. Baik, jadi kesimpulan, kehidupan kita menjadi baik, kuat dengan iman tadi Mas sekalian. Sebab apa? Iman akan memperkenalkan bahawa asal hidup ni memang hina, memang tak ada apa. Bila padanya yang tak ada Allah, maka dia akan dapat kehinaan. Perkaranya ada Allah padanya, ada Allah maksudnya zahir pada sifat kebesaran Allah, maka datanglah kemuliaan. Mulia itu duduk hanya pada Allah. Ni iblis gagal dalam bab ni. Kerana dia meletak mulia tu letak pada api, letak pada diri. Padahal mulia tu walaupun pada diri kita ni zahir perbuatan mulia itu, namun mulia itu sebenarnya bukan pada api, pada tanah, pada kedudukan, tak. Mulia pada sifat semata-mata. Dan sifat Allah terjemahkan pada kita. Sayang ada. Isteri dimuliakan kerana kasih sayang, bukan kerana batang tubuh. Kasih sayang tu pula adalah kerana Allah, bukan kerana isteri. Kalau tak kerana kasih sayang itu, isteri tidak akan dihargai walaupun seinci pun. Sama begitu dengan suami. Suami dihargai, disayangi bukan kerana perbuatan luaran semata-mata, kerana sifat yang ditiupkan, yang dijadikan. Wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Maka bila kedua-dua pasangan ini mengenal sifat Allah itu, maka kedua-duanya akan menjaga ketaatan. Semakin menjaga ketaatan, semakin Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan dalam rumah tangga itu, sehinggalah perjalanan dia itu tidak habis di situ. Dia mendapat satu keyakinan dalam hatinya, hilang ketakutan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mana dia nampak rumah tangga ini dia akan bertemu kembali di syurga. Ini anugerah Allah. Allah akan bagi dia keyakinan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang Allah berikan dia untuk lihat kebesaran Allah dalam hidup dia, Allah akan cabut ketakutan akan perkara keburukan yang berlaku ke depan nanti. Allah cabut. Contoh rumah tangga, dia nampak dua-dua ni menzahirkan kasih sayang Allah. Dia tengok dengan iman. Kalau masing-masing nampak menterjemahkan kasih sayang Allah, Allah tiupkan keyakinan dalam pasangan ini untuk bertemu kembali di syurga nanti. Yakin dia. Dia tak ada rasa kehilangan. Kalau suami aku ni kena rampas orang, dia tak ada. Kerampas tak rampas, curiga mencurigai, sangka bersangka, tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah masing-masing telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tenanglah rumah tangga begitu. Yang tak tenang ni masih bersoal, awak sayang saya tak? Betul ke sayang? Awak cakap, nampak dah berubah dah ni. Dulu asyik bersama dengan saya, sekarang asyik ke masjid ni. Siapa apa ni? Babang pergi masjid ke bina masjid? Abang cakap betul. Lain pula perbincangan dia kan. Allah Akbar. Ingatkan lagi masjid dah selamat lah kita kan. Contoh kan. Mudah juga sangkaan ni boleh menyelinap masuk dalam semua perkara mas sekalian. Baik. Maka tetaplah berpegang pada yang baik. Yang ni bila tengok dengan iman ni,
Kita akan nampak yang baik dan yang mulia hanya pada Allah. Maka Allah akan tetapkan kita dalam kebaikan. Kehidupan jadi baik, akhlak jadi baik, sekeliling kita bertambah baik. Maka orang yang baik adalah melihat. Bila iman ni juga, iman ni apa? Dalam perbahasan kehidupan, melihat diri itu buruk. Dia melihat diri itu buruk, maka berharap kepada yang baik, ini Allah. Dia terus, memang kata saya ni tak ada apa Ustaz, saya ni buruk. Kalau kena lah, kalau kena dengan saya cakap apa? Memang buruk pun, dia nak cakap apa lagi? Saya ni lemah. Ya memang lemah, memang buruk. Tak payah nak main emosi sangat. Jangan nak emosikan diri tu. Memang nyata buruk, hina, memang Allah cakap betul. Maka harapkanlah kemuliaan Allah, harapkanlah kebaikan Allah. Dan bila tengok diri kita buruk, maka iman juga mengajar tengok orang baik. Kalau dah tengok buruk, maka tengoklah orang baik. Baik dia ni, baik dia ni. Maka jadilah bersangka baik. Sebab tu bersangka baik ni amalan ke syurga. Rupanya bersangka baik itu adalah membawa sifat Allah, bukan sifat manusia. Manusia ni memang sama-sama buruk. Siapa yang mampu bersangka baik, bermaksud dia bersama dengan Allah. Kerana buruk tu memang dengan kita. Kalau nak kata sangka buruk, semua benda boleh diburukkan. Sebab asal manusia tu buruk ni. Iman ni hina. Apa? Tapi pada yang buruk tu ada kebaikan. Macam mana kamu boleh nampak dia tu kan buruk tapi ada kebaikan? Aku tidak melihat dia, aku melihat kebaikan Allah pada dia. Masya Allah. Kebaikan Allah apa? Allah boleh ubah perangai buruk jadi baik. Apa masalah? Kita nak geram sangat dengan dia tu jahat kenapa? Nak pula kawan tu dah baik dah sekarang ni. Buka pula cerita buruk dulu. Satu hal juga. Tapi tak usah bimbang kalau orang buka buruk kita dulu, baik kita sekarang. Yang bimbang orang bandingkan baik kita sekarang dengan buruk kita. Dia sekarang buruk, dulu dia baik. Tu bahaya. Dulu dia baik, sekarang jadi buruk. Kalau dulu buruk, sekarang baik, no hal. Tak ada isu. Yang isunya, dulu baik, sekarang buruk. Siapa tu? Iblis. Tu iblis. Dulu dia baik, Ustaz. Sekarang, wa na'udzubillah min zalik, jahat sungguh dia. Ini sekarang dah baik, sangka buruk lagi. Dia ni bukan betul ni, mungkin ni bukan ikhlas ni kata. Ini main niat orang pula. Jadi makna begitu cuma sekalian. Yang beriman ini mampu dia menjaga penglihatan, menjaga hati daripada untuk mengekalkan pandangan yang baik yang dipanggil husnuzon. Ini kita akan bincang detail dalam bab fatonah nanti. Husnuzon. Cuma dalam perbahasan ini juga telah kita sentuh bagaimana dengan pandangan pada iman, pada diri dan kehidupan mampu menjaga pandangan untuk tidak melihat keburukan. Kerana buruk dia memang sudah pasti ada. Yang kita nak tengok tu apa kebaikan di sebalik keburukannya ada, atau bagi hikmah. Barang siapa yang mampu melihat hikmah kebaikan di sebalik keburukan, maka percayalah bahawa dia telah pun dipimpin, dipandu oleh Allah. Kerana nak melihat yang baik ini sangat susah. Nak melihat buruk punya senang. Sebab memang asal buruk, senanglah tengok buruk. Tapi baik bukan dari kita. Susahnya nak tengok baik. Dah buat baik macam mana pun buruk juga dia nampaknya. Komplain nombor satu contoh kan. Kadang-kadang pun mengadu, saya Ustaz macam-macam buat Ustaz, komplain juga. Standard lah tu. Sedangkan Allah pun dikomplainnya. Ini kan manusia yang tak sempurna, memang kena komplain sajalah. Jadi kita kena sabar dengan keadaan begitu. Wallahualam, itu saja perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita akan masuk pada bahasan akan datang, diri. Dan kita dah tengok tadi diri dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kita akan masuk diri adalah menterjemahkan pula kekuasaan Allah. Tadi melihat, menyedari. Sekarang kita akan pergi pada menterjemahkan. Kita sambung pada siri akan datang. Wallahualam, mohon maaf kepada saya atas kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.